Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika ya wa abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama mula mari kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur yang kita hadirkan dari hati kita ini, hati yang benar-benar mengenal akan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini. Dari sekecil-kecil nikmat hinggalah sebesar-besarnya. Itulah nikmat amal, iman, amal dan ketaatan, itu nikmat yang paling besar. Adapun nikmat yang kecil itu adalah nikmat dunia. Nikmat dunia itu adalah nikmat yang kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Allah kata, kul mata'ud dunya qalil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan sesungguhnya nikmat akhirat itulah yang kekal. Dia kata nikmat akhirat yang kekal, makna kata apa? Besarlah nikmat dia. Besarlah nikmatnya. Jadi bila besar nikmat akhirat yang kekal, maka nikmat dunia ni janganlah kita tertipu dengan nikmat dunia. Walaupun saiz nikmat dunia ni saiznya besar, saiz dia. Kita tertipu dengan saiz dia. Bila tertipu dengan saiz, maka kita menganggapkan bahawa nikmat dunia ni besar. Padahal saiz dia besar. Contoh, Allah bagi rumah, rumah kan besar. Allah bagi kereta, kereta kan besar. Allah bagi apa lagi? Bangunan besar, semua besar-besar. Jadi tak bermakna bila kata nikmat besar, jadi kita rasa besar lah. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, kita kena meletakkan kembali kepada kebenarannya. Jadi kebenarannya walaupun saiznya besar, tetapi hakikatnya sebenarnya dunia ini no value, tiada nilai. Yang menyebabkan dunia itu bernilai kerana ada padanya itu amal ketaatan. Jadi alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang bagi salam. Terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam yang penuh barakah ni. Dan kita bantu sebarkan lagi, like and share. Like dan sebarkan. Sebarkan live kita pada malam yang penuh barakah ini. InsyaAllah kita masih lagi membincangkan dalam bab yang mana kita berhenti semalam dekat muka surat 31 bagi edisi baru. Kitab yang baru muka surat 31. Yang mana edisi yang lama, yang sebelumnya itu muka surat 25. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, mari kita perbetulkan niat sebelum kita syarah dengan lebih panjang. Mari kita perbetulkan niat kita. Niat kita semata-mata ingin mendapat ridha Allah SWT. Apa pun perjalanan ilmu kita ini tiada lain hanya untuk mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Bukan dengan nak kata menambah ilmu dan kita boleh berhujah sana sini, bukan.
ataupun nak menunjukkan bahawa kita dah semakin pandai, bukan. Maka ini bersalahan dengan tujuan ilmu itu. Tujuan menuntut ilmu itu sepatutnya kita semakin mengenal akan hakikatnya, ni mengenal Allah SWT. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT, bantu sebarkan lagi, bantu sebarkan dulu insya-Allah. Dan malam ni kalau kita lihat, yang mana dah ada nota tu muka surat 31, kita terus pada perbincangan kita sidang jemaah mata Allah SWT. Muka surat 31 dan kita telah berhenti dekat setelah kita fahami itu, perenggan yang seterusnya. Setelah kita fahami akan permulaan kehidupan ini. Tu. Semalam kita bincang tentang tajuk apa sedang jemaah mata Allah SWT? Kita bincang tentang tajuk tujuan hidup untuk mati. Tujuan hidup untuk mati. Baik, bila kata tujuan hidup untuk mati, maka setelah kita fahami akan permulaan kehidupan kita. Nampak? Setelah kita fahami permulaan kehidupan ini adalah mesti dimulakan dengan membangunkan kebaikan di dalam hidup kita. Nampak? Jadi nak membangunkan kebaikan inilah agenda kita. Agenda kita. Macam contoh malam ni nak sebarkan majlis ilmu ni pun kebaikan juga. Sebarkan majlis ilmu pada malam ni pun kebaikan juga. Jadi bantu sebarkan. Jadi bantu sebarkan majlis ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni. Tujuan hidup untuk mati. Ada yang dah tulis tu tujuan hidup untuk mati. Betul lah tu tujuan hidup untuk mati. Tapi mati tu apa persiapan kita? Sebab ada orang yang tidak faham. Kalau kita terus lontarkan tujuan hidup untuk mati, maka satu kejutan bagi dia. Bagi dia mati itu bukan perkara yang nak dibincangkan. Tapi bagi orang beriman, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang membezakan kita adalah dengan kepercayaan kita bahawa kita tahu bahawa hidup ini sementara. Yang pastinya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mati itu pasti. Jadi apa yang kita tengah buat sekarang ni adalah persiapan mati. Cuma bagi orang yang ada hubbud dunia, siapa yang ada penyakit cinta dunia, dia akan benci pada kematian. Wa karahiyatul maut, dia akan benci pada kematian. Dia tak suka dengar. Jangan main-main. Dia salah cerita. Sedang jemaah mata Allah SWT, orang akan marah. Orang akan sentak. Orang akan, dia panggil apa, terasa seperti perli. Satu perli bagi dia. Tapi baguslah. Sebab kita nak mengaji ni, biarlah sampai hati kita tersentak. Kalau kita tak sedar, itu bukan mengaji namanya. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, jadi kita nak bangunkan kebaikan di dalam hidup kita yang mana semuanya adalah bermula dari dalam diri kita. Semuanya bermula dari dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Apa dalam diri kamu, kamu tak perhatikan. Baik, apa yang kita nak tengok dalam diri kita ni, itulah yang dipanggil akhlak. Itulah yang dipanggil akhlak yang kita bincangkan. Itulah akhlak, yang ini perbuatan-perbuatan baik. Sebab kebaikan itu suruhan. Berbuat baik itu kewajipan. Kebaikan itu suruhan. Kebaikan itu satu suruhan. Berbuat baik itu satu kewajipan. Wajib buat baik. Siapa tak nak buat baik, maka dia akan buat benda buruk. Jadi suruhan berbuat baik wajib, suruhan kebaikan wajib berbuat baik, itu akhlak. Nampak? Hidup mati, mati hidup, mati hidup. Dia sekarang mati hidup, lepas tu hidup. Dah tak ada mati dah kan? Ustazah Janita Harun. Baik. Jadi hal ini menjelaskan kepada kita bahawa segala yang berkaitan dengan perihal kebaikan dan pembentukan akhlak, semuanya berkaitan dengan keimanan. Akhlak berkaitan dengan keimanan dan ia berkaitan dengan meyakini akan hari akhirat. Meyakini akan hari akhirat dalam arti kata lain adalah orang yang beriman itu keutamaan hidupnya adalah untuk akhirat. Oleh demikian seluruh hidupnya di dunia ini akan dipandang dan dilihat hanya untuk akhirat. Apabila berbicara soal akhirat, itu adalah berkaitan kembali tentang amal soleh atau amal yang terbaik. Dan ia mesti bermula dengan menzahirkan akhlak yang terpuji sewaktu di dunia. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Ya betul Tuan Raja Sarizal. Orang dulu Cina je. Allah Taraong nombor 4. Taraong 4 mati. Orang Islam pun sekarang kata mati. Tak ada ong juga. Allahu Akbar. Siapa yang bila kita cerita tentang mati, dia kata satu benda yang, apa ni cerita tentang mati? Maka kena cek balik iman dia. Sebab kita ni memang hidup untuk mati dan mati kita untuk akhirat. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan bila sebut hari akhirat itu, pasti mati.
Jadi sebab tu kata kita bagi tagline pasangan untuk mati. Yang mana dah berkahwin, kahwin balik. Kahwin apa maksudnya? Betulkan balik falsafah. Dulu kita cari pasangan hidup. Nampak kaya tak boleh nak hidup. Tak boleh nak pergilah ustaz pasangan saya ni. Memang kita cari pasangan hidup. Hidup tu tak pasti, mati tu pasti. Tukar, cari pasangan mati. Bila cari pasangan untuk mati, berubahlah perangai cari. Tapi ustaz sebut mati pun tak berubah. Maknanya hati dia mati. Kalau sebut mati pun tak berubah, maknanya hati dia dah mati dululah sebelum mati. Sian. Sebab mati ni satu, dia panggil proses yang paling mustajab. Mustajab, kalau ubat tu paling mustajab mati ya. Kalau meniaga tak jadi-jadi, cek balik meniaga sebab apa? Sebab nak survival hidup. Tu tak jadi hidup-hidup tu. Sebab fikir diri sendiri. Cuba fikir meniaga untuk mati. Dia fikir untuk bagi buat yang terbaik. Tak ada nak menipu orang, tak ada nak malas-malas. Dia nak buat memberi, meniaga sebab memberi. Bukan sebab meniaga kumpul duit nak bayar zakat je. Mana ada tadi saya baca petang tadi. Kumpul duit sebab nak bayar zakat. Habis kalau tak bayar zakat, tak payah kumpul duit. Jangan sebab cari duit sekadar nak zakat. Zakat tu kewajipan lah. Tapi faham dulu konsep dia. Orang bukan Islam, boleh ke kau doa minta mati lepas habis bayar hutang? Doa minta mati tak boleh, Tuan Nurul Hanim. Tuan pula, minta maaf, Puan Nurul Hanim. Nabi tak ajar doa minta mati. Kita tidak boleh minta mati. Sebab nyawa bukan kita punya. Sebab apa tak boleh minta mati? Hak Allah kan? Mana mandai nak minta, kenapa? Tapi kita kena terima kenyataan bahawa kita akan mati. Bila? Wallahualam. Anytime, anywhere, everywhere. Itu dia. Jadi kalau kita buat persiapan mati, agak-agak nak main-main ke hidup ni. Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala ke? Anda ingat saya ada masa nak mengajuk-ngajuk ke? Mengajuk-ngajuk, muka macam beruk, jeruk, mati. Jangan main-main. Last kali muka macam tu, pak, mati. Jangan buat pasal. Sebab tu kita tak ada masa sebenarnya. Kalau orang yang berfikir tentang akhirat dan berfikir soal mati, hidupnya akan luar biasa. Bukan sedih ya. Dia bukan soal kesedihan Sebab dia melibatkan iman. Iman ni satu kegembiraan. Iman satu kegembiraan, bukan satu kesedihan. Orang sedih ni sebab dosa. Sedih tu sebab dosa dia. Tu je. Jadi dosa tu sebab sedih lah. Saya sedih Ustaz, sebab apa? Dosa. Mana ada orang ada sedih sebab pahala? Gila ramak sedih sebab pahala. Tak ada. Dia sedih tu sebab dosa lah. Kalau sedih sebab dunia, teruk lagi. Kalau dia sedih sebab dunia, lagi teruk. Dia biasa memang sedih sebab dosa. Bagus Tuan Hanafi Wafi. Anda ingat saya ada masa ke untuk sakit hati? Bagus. Guna tagline tu. Bagus. Anda ingat saya ada masa untuk sakit hati? Macam mana nak sakit hati? Dah tak ada masa lah nak sakit hati ni. Tak ada masa. Mati hak Allah sampai masa. Benar. Mati bukan kesedihan tapi kegembiraan sebab iman. Luar biasa pengajar malam. Luar biasa ni. Sebab kita bercakap dengan ilmu. Sebab kalau mati ikut adat memang sedih. Orang yang sedih-sedih ni sebab amal dia mungkin tak cukup. Saya tak sempat nak berbakti dengan dia Ustaz. Saya kan dah tak sempat berbakti tu sedih tu. Cuba kalau buat teman tengah hidup ni buat betul-betul. Jaga betul-betul. InsyaAllah tak ada kesedihan. InsyaAllah. Ramai yang minta gitu Ustaz. Itu tak apa Tuan Raja Sariza. Tak apa, memang ada hadis Nabi SAW. Minta mati dekat Madinah. Mati dekat Baqi'. Boleh. Mati kat Madinah. Mati dekat Makkah. Itu boleh. Masuk minta mati. Saya saja dia. Ya Allah matikanlah aku. Matikanlah ya Allah. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau mati, minta mati di Mekah, boleh. Bila mati dekat Madinah, boleh. Memang Nabi minta. Mati dalam husnul khotimah, tak apa. Itu matikan aku dalam husnul khotimah. Doa tu kan. Husnul khotimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu tak apa. Ni doa, ya Allah matikanlah aku. Ya Allah, aku nak mati dah. Jangan. Doa minta mati tak boleh. Matikanlah ya Allah, aku dah gelap masa depan, tak nampak apa dah. Tu bunuh diri. Bini kena tinggal macam mana Ustaz? Tak apa, kok mana pun kena tinggal juga. Tuan Muhammad Khairi, kalau dah itu dah tuntutan kerjanya begitu, tapi tinggalkan isteri dengan iman. Tuan Muhammad Khairi Nasaruddin,
Kalau kena tinggal tak apa. Tinggal kerja lama-lama kena tinggal juga. Satu hari nanti kalau kita mati dulu. Soalannya adalah, bini kita tu tinggalkan dengan apa dekat rumah tu? Iman dia cukup tidak? Kita tak nak dia duduk merapu kat rumah tu. Abang tak balik. Jenuh ke? Tinggalkan dia dengan iman. Tak ada masalah. Sahabat-sahabat pun macam tu juga. Berperang, anytime mati. Sahabat-sahabat memang anytime mati. Sebab bila berhijrah tu, tahun kedua hijrah, perang Badar Al-Kubra. Lepas tu perang, 800 lebih peperangan, 10 tahun. Bahagilah. Kalau 800 lebih peperangan, bahagi 10 tahun. 1 tahun tu kurang-kurang, sebulan 1-2 peperangan. Bukan main-main. Jadi, memang akan ditinggalkan. Sebab tu mereka tak ada masa untuk nak bergaduh-gaduh. Tak ada nak masa nak mengajuk-ngajuk. Tak ada masa. Tension dengan suami merajuk nak mati saja kerjanya. Itulah. Matilah aku. Tak ada duit, mati. Apa sikit, mati. Matilah saya, Ustaz. Suami saya nak kahwin lagi. Mati. Belum apa-apa lagi dah mati dah. Sabar. Sabar. Bagi sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, takut hati mati, hati hitam. Itu wajar. Itu semestinya. Bila kita fikir tentang kematian, hati kita akan hidup maklumi. Bila hati hidup, maka insya-Allah Allah akan bantulah. Ini masalahnya mati dia pada benda. Bukan mati pada hakikat yang kita nak kembalikan pada hak yang sebenarnya. Ready to mati. Iyalah. Sementara tu saya tu hari kan saya cakap nak buat baju tentang mati kan. Nanti saya akan buat baju. Jenama maju, mati. Tu. Brand baju tu mati. Nanti macam ni dia tengoklah macam mana orang nak pakai ni. Matilah Ustaz saya pakai ni. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Benar. Belum mati pun duduk seorang-seorang dah. Baik. Jadi mati yang kita nak faham di sini adalah mati yang kita tak nak lagi berbicara soal keduniaan. Kita tak nak mati dalam keadaan kita tinggalkan macam-macam kepincangan. Kita mati dalam keadaan perkara yang tidak bersedia. Kita tidak mahu begitu. Sebab tu kita kena berani berhadapan dengan ujian yang paling besar, itu adalah mati. Allazina iza asabasum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian yang tertinggi itu ataupun musibah yang paling besar itu mati sebenarnya. Tapi kalau kita berani berhadapan dengan ujian yang paling besar, yakni mati, maka insya-Allah ujian-ujian lain akan lepas. Sebab tu kita kena bersedia dan familiarkan diri dengan perkataan mati. Dan biasa pun kita dah guna dah pun mati. Temunya mati tu tak kena tempat kita guna. Contoh, bila tak ada duit je kita guna matilah aku. Tak ada job je matilah aku. Asyik-asyik mati. Asyik-asyik mati. Jadi kita salah guna perkataan mati tu. Menyebabkan kita punya hati mati. Sebab mati kita letak pada keduniaan. Cuba kita alihkan perkataan mati tu pada perkara yang jelas. Iaitu apa? Hidup ni pasti mati. So, apa aku nak buat? Ni mati ni. So, kita mati ni, lepas ni tak mati dah. Lepas ni hidup. Hidup dan terus hidup. Kalau kita mati dengan keadaan kecewa, hidup, kita akan kata Nabi SAW, mafhum hadis, kita akan mati dengan keadaan bagaimana keadaan kita. Kalau kita mati dengan keadaan kecewa lah. Bangkit, dan kita akan bangkit dengan keadaan kita mati. Allahu Akbar. Kalau dia mati dalam keadaan kecewa, maka dia bangkit dengan kecewa dan dia akan terus kekal dengan kecewa. Sebab dia dah mati dah lepas tu. Dan di akhirat sana, kekecewaan lebih dahsyat daripada kecewa di dunia. Kata ulama, di akhirat berganda-ganda lagi. Kalau di dunia dia sakit, kalau Allah uji di akhirat, dia sakit lagi dahsyat. Kalau di dunia ni nikmat, di akhirat nikmat dia lagi dahsyat. Dia lebih dahsyat lagi. Sebab tu jangan kita duk terpengaruh dengan dunia ni. Sebab tu kita tulis kat situ, hakikat dunia itu telah pun kita perjelaskan bahawa ini adalah satu tipu daya dan fitnah yang boleh merosakkan kehidupan ini. Jadi dunia inilah yang menghalang kita untuk menerima hakikat yang sebenar. Kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara. Allah dah kata dah, wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tapi kerana kita nampak macam macam lama je hidup Ustaz, celik mata ada lagi. Itu tertipu dah tu. Kemudian kita nampak macam-macam benda kita nak kat dunia ni. Macam-macam promotion banyak.
Tapi sekarang Allah dah ajar dah dengan COVID kan. Nak masuk market pun kena tulis nama, ambil attendant. Tak boleh nak beli banyak-banyak, tak boleh lama-lama, kena halau. Beratur tu. Elok-elok semangat nafsu nak beli, tengok beratur. Putih satu. Hilang tu kan mood nak beli. Nampak? Allah ajar, dia tak faham sangat. Allah bagi penyakit. Nak makan tulis nama, nak masuk tulis nama. Dah macam attendant tu. Nampak tak dia punya Allah buat? Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Buat hibah harta dunia sikit ada kepada waris. Boleh. Kalau kata fikir harta je. Nak wariskan silakan. Tapi wariskanlah amalan Puan Sheila Husin. Kalau mati je, ni pun satu hal juga. Mati je fikir nak waris harta. Sabarlah dulu. Sabar dulu. Baguslah kalau nak wariskan harta. Tapi yang paling penting wariskan iman tu. Iman tak ada siapa yang boleh. Iman tak boleh diwarisi. Sebab tu tengah hidup kena didik iman tu betul-betul ke anak-anak kita. Kita bimbang dia, kita mati, kita tinggalkan dia. Hara iman. Jangan main-main. Dalam ayat ni sebagai benteng. Benar tuan-tuan. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Pasak. Betul. Dalam perbahasan hakikat dunia dan seisinya, kita kena ambil salah satu nas untuk jadikan pegangan. Kalau tak hafal banyak pun tak apa. Kita ambil salah satu tu untuk trigger kita, untuk ingatkan kita balik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi hakikat dunia ni telah kita perjelaskan bahawa ini ada tipu daya dan fitnah yang boleh merosakkan kehidupan ini. Sekiranya hendak meletakkan akan dunia sama penting dengan akhirat adalah tidak bersesuaian dengan hakikat kebenaran. Okey. Jadi pada malam yang penuh barakah ni kita nak sambung. Bila sebut tentang kebaikan, jangan samakan dengan keduniaan. Minta tolong. Ada orang samakan dunia dan akhirat. Sama je ustaz dunia akhirat. Jangan. Dunia takkan sama dengan akhirat. Jadi bagaimana kita nak perbetulkan ini? Maka di sinilah kita akan belajar bagaimana nak susun atur kembali. Tu dia. Dia takkan pernah sama. Dia takkan pernah sama. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Satu, dunia tu penipu, akhirat kekal, dah tak sama dah. Kedua, Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 77, kul mata'ud dunya qalil. Dunia kecil, walal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat kekal besar. Akhirat kekal. Wariskan ilmu hakikat kehidupan. Mantap Tuan Hanafi Wawi. Betul. Wariskan ilmu hakikat kehidupan. Jadikan dia topik usrah keluarga. Jadikan topik usrah dalam keluarga sidang jemaah semua. InsyaAllah. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kaedahnya membina kehidupan ini adalah dengan mengutamakan dunia salah. Jadi kita kena utamakan akhirat. Dan bagaimana kita nak utamakan ini? Di sinilah kita akan melihat kaedahnya. Dalam muka surat 32. Cuba tengok surat 32. InsyaAllah. Surat 32. Baik, di sini kita akan lihat bagaimana kalau kita lihat baik. Dalam muka surat 32 itu kita dah cuba kita lihat membina kehidupan dengan mengutamakan dunia terlebih dahulu kemudian akhirat salah, ataupun meletakkan keadaan dunia dan akhirat sama utama, atau meletakkan keutamaan akhirat itu berbanding dunia, macam mana? Okey, sekarang ni ni semalam, perbincangan kita yang semalam. Baik, perbincangan kita hari ini, bila kita sebut tentang kebaikan. Baik, kebaikan Ustaz, bagaimana ni Ustaz? Okey, baik. Sekarang kita berada di dunia. Adakah kita nak dunia itu sama dengan akhirat? Ini salah. Ini sama tak boleh. Sama ya, kita kena sama-sama. Satu, itu salah. Yang kedua, nak utamakan dunia dulu ke? Utamakan dunia, ini lagilah salah. Terang-terang. Utamakan dunia. Bermaksud, ada yang mengatakan, harta itu penting. Maksudnya nombor 2 ni, dia akan tulis begini. Harta itu penting untuk akhirat. Ayat dia nampak cantik tak? Nampak tak cantik tak ayat ni? Oh, kemas ni ayat ni. Harta tu penting Ustaz untuk akhirat. Ini tertipu lah ni.
Bila kata harta itu penting, maka dia jadi utamakan dunia lah. Dia akan utamakan harta. Ataupun yang pertama, ayat yang pertama, harta sama penting dengan pahala. Contoh ayat yang pertama. Ni, sama dengan ni. Harta sama penting dengan pahala. Kalau tak ada harta ni, macam mana nak ada pahala? Nampak? Jadi, pertama ni salah. Dia pergi bagi bubuh sama-sama. Tak boleh. Ni kena faham ni. Ni kena faham ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Bantu Allah. Allah mafaqih wa fidin wa alim Nabi taqwa. Ya Allah, bagilah kefahaman kepada semua yang menonton pada malam ni. Sebab nak melihat kebaikan ni, dia kena mujahadah lebih sikit. Kadang-kadang kita pandai sebut tapi tak pandai tunjuk, tak pandai bimbing, tak pandai nak ulah. Last sekali tak buat baik pun. Last sekali dia kejar dunia balik. Sebab itu akhirnya dia akan nampak letih dengan kebaikan. Sebab konsep kebaikan tiada letih. Sebab Allah bayar kebaikan tu dengan kebaikan. Buat kebaikan, kebaikan lagi, kebaikan lagi. Tak ada istilah bayar kebaikan dapat buruk. Tak ada. Tak ada. Kalau dunia dan akhirat kena cari juga, betul ke Ustaz? Itu salah juga. Sebab dua-dua sama naik. Dua-dua sama naik. Salah. Jadi sekarang ni kita kena buat ayat yang ketiga ini. Yang ketiga itu adalah mengakhiratkan dunia. Ni ayat yang kita nak gunakan. Mengakhiratkan dunia. Mengakhiratkan dunia, automatik dia akan mengatakan akhirat yang utama. Khalas, titik. Belajar untuk mengatakan akhirat yang utama. Dan selama-lamanya. Sebab orang beriman itu mesti hanya berfikir tentang akhirat. Man amana billahi wal yaumil akhir. Surah Baqarah ayat 62. Al-Baqarah ayat 62. Allah mulakan man amana billahi wal yaumil akhir. Ini susah ni. Perhatikan, jangan kata seimbang-seimbang tu ingat sama rata naik, salah. Tiada istilah sama rata, tak ada. Akhirat yang utama dan selamanya. Habis dunia ini, kita akhiratkan dia. Habis dunia ni Ustaz, kita akhiratkan dia. Jadi ada dunia tidak? Tak ada lah. Sebab dah diakhiratkan, ataupun bahasa mudah dah disunatkan. Macam itulah ayat dia. Kita dah akhiratkan dia dah. Jadi nampak tak dunia? Tak nampak lah. Kalau masih nampak dunia, hati-hati takut bawa balik dunia. Sebab kalau masih nampak dunia, Allah kata dalam surah Al-A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kamu akan beratkan dunia. Nah, seimbang yang kita faham ayat tu, ayat seimbang dunia tu, betul dah. Tapi kefahaman kita je salah. Kita ingat seimbang tu kiri kanan. Tak, seimbang tu maksudnya wasata. Satu je, itu maksud seimbang tu. Dia seimbang ni, saya lukis gambar rajah ni. Cuba tengok seimbang. Seimbang ni, dia kena tengah-tengah. Jadi semua ketumpu di tengah. Baru betul bukan je 50. Dia kena kosong-kosong. Jadi dunia akhirat. Jadi kalau dunia di akhirat semua letak di tengah, apa yang memegang tengah ni? Iman lah. Jadi melihat akhirat itu mesti dengan iman. Melihat dunia itu mesti dengan iman. Kalau tengok akhirat dengan dunia, nyanya. Itulah orang akan perdagangkan dunia dan akhirat tu. Dia akan jual lah akhirat. Nampak dunia.
Jadi kalau dunia ni Ustaz, tengok dengan akhirat, sila air bulan dia pilih dunia juga. Allah kata bal tu'sirunal hayatad dunya, kalau diberi pilihan. Ni katanya nak seimbang tu. Cuba tengok. Okey, sini RM50,000. Sini pahala. Baik, sekarang buat pilihan nak yang mana? Buat pilihan sekarang seimbang. Mari kita buat tawaran. Nak 50,000 ke nak pahala? Jam Ustaz kalau buat pilih macam ni. Nak 50,000 ke nak pahala? Nak dua-dua Ustaz. Tak jadi. Allah kata kamu akan pilih salah satu. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kamu akan pilih 50,000 ni. Soalan, daripada 50,000 ni berapa jadi pahala? Berapa persen jadi pahala? Ke 100% jadi bala? Ke 100 ni 100% Ustaz jadi bala Ustaz? Allah. Pening. Kalau buat pilihan macam ni pening lah. Mesti orang akan pilih 50,000 punya. Siapa kata? Allah kata, bukan saya kata. Nak pahala? Luar biasa. Ini penangan hakikat kehidupan. Kalau tiba-tiba datang dia punya terkeluar daripada kisah hakikat. Seimbang dan seiring boleh pakai kan Ustaz? Tak boleh. Seimbang dan seiring tak boleh pakai. Seiring ni seiring dah sama ni, seiring ni. Dunia dan akhirat seiring ni. Macam ni nak seiring? Macam ni nak seiring? Memang boleh sebut tapi pelaksanaan tak jadi seiring pun. Cerita beragama nampak macam senang tak? Pergi ceramah agama, dengar ceramah tu, ceramah ni, baguslah. Tapi kalau nak kata seimbang ni macam mana? Macam mana yang dia kata seimbang? Pening tu. Sebab tu dia kena memahami usul dia. Sebab tu pengajian ni bukan pengajian main-main. Sebab itu bila bagi pilihan, sebab tu jangan bagi pilihan. Hidup ni kalau orang kata pilihan, sebenarnya bukan pilihan. Sebenarnya suruhan. Allah suruh yang mana? Walaupun Allah bagi takdir memilih, tapi Allah suruh yang mana? Allah suruh yang pahala kan? Allah suruh pilih pahala kan? Pilihlah pahala. Bila kita letakkan pahala yang utama, datanglah apa perkara yang nak mendatangkan pahala. Sebab tu kita namakan mengakhiratkan dunia. Dunia ni, kita nak jadi cerita pasal akhirat je. Kita tak nak cerita pasal lain. Cerita pasal akhirat ni pasal apa? Kebaikan. Kebaikan ini suruhan. Malah kewajipan. Kewajipan berbuat baik ni. Sebab kita hamba kepada yang maha baik. Sebab kebaikan ni Allah. Jadi sekarang ni kita nak cerita tentang akhirat, kita nak cerita tentang Allah. Jadi kalau nampak dunia ini milik Allah, dunia tu milik Allah. Sekarang ni mana bahagian kita? Dunia milik Allah, bahagian kita mana? Mana ada bahagian kita kalau dah milik Allah? Kita ni kuli batak je, hamba, faham? Kita ni hamba je kat dunia ni. Status kita ni hamba je. Yang duk perasan, duk dunia-dunia tu kenapa? Hamba Allah. Hamba Allah. Kebaikan milik Allah. Jadi kita hamba kepada kebaikan. Tu ayat dia. Hamba kepada kebaikan. Ayat dia saya tulis. Nota ni ada ni. Tapi saya ringkaskan perbahasan ya. Okay. Saya ringkaskan perbahasan ni. Kita ni kalau nak selamat, tulis ayat ni je. Hamba kepada kebaikan di dunia. Habis cerita. Ada dunia tidak?
Ada dunia tidak perbahasan ni? Kita ni, saya hamba kepada kebaikan di dunia. Bukan hamba dunia. Gila hamba dunia. Jangan cek pasal. Kebaikan ni, itu Allah. Nanti kita cerita masuk dalam fasa sidik, nanti kita baca. Cuma saya terus bagi tahu, kebaikan itu Allah. Hamba kepada Allah lah tu. Allah suruh kaya, kaya lah. Allah suruh kuat, kuat lah. Allah suruh sakit, sakit. Jadi cerita dunia ke cerita Allah ni? Cerita tentang dunia ke cerita tentang Allah? Cerita tentang Allah. Salah seseorang di dunia ini berapa mendidik lebih kepada mengenal dunia ini pada akhirat. Adakah salah ibu bapa? Baik. Jangan, hidup ni jangan salah. Jangan salah menyalah. Sekarang ni